Okey, lepas ni nanti respon semua dalam chat Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum ni sebelum kita mulakan kita punya kelas pada pagi ni, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, hari ini kita teruskan dengan topik yang baru dan tema yang baru. Sekarang ini sebenarnya kita dah masuk tema yang baru lah. Okey, iaitu standard kandungan 5.1 jirim dalam alam. Okey, kita tengok standard kandungan yang kita nak belajar ini ada 4. Okey, 5.1.1. Okey, menyatakan bahawa hampir ni ejaan ni saya rasa sebab apa saya punya laptop ni dia semua pergi kepada bahasa Inggeris. Okey, hampir semua benda yang wujud dalam alam adalah jirim. Okey, itu adalah SK kita yang pertama. Okey, standard kandungan yang kedua ialah 5.1.2 membuktikan bahawa benda hidup dan bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, kemudian yang ketiga, 5.1.3 mengasingkan bahan pelbagai ciri dan yang akhir sekali 5.1.4 membezakan sifat fizikal dan sifat kimia jirim. Okey, sebelum tu cikgu minta kamu respon. Okey, suara cikgu jelas? Jelas tak? Suara okey. Okay, Aina kata okey, yang lain? Sebab kita tempat berbeza Okey, satu lagi slide okey, boleh nampak dengan jelas? Slide? Okey, bagus. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan jirim. Okey. Okey, apa yang kamu nampak ni dalam gambar rajah ni? Okey, dalam GIF ni, apa yang kamu nampak? Agak-agak apa tu? Boleh respon kat dalam chat. Okey, api. Okey. Okey, api menghasilkan apa tu biasanya? Haba, bagus. Okey, lagi? Selain daripada haba, apa akan dihasilkan oleh api? Cuba fikirkan. Okey, haba tu tenaga. Lagi? Apa lagi? Asap. Okey. Lagi? Satu lagi? Apa lagi yang paling penting sekali? Kalau okey, macam contoh kalau katakan kita duduk kat tempat gelap. Okey. Haba memang kita tahu ada haba. Okey, satu lagi apa? Okey, bagus. Cahaya. Okey, jadi itu adalah produk-produk yang dihasilkan oleh api. Okey, jadi tenaga cahaya, tenaga haba. Okey. Siapa tahu kenapa asap terjadi? Boleh respon tak kat cikgu? Ni kamu dah belajar masa menengah rendah dulu. Kenapa asap terjadi? Tahu ke tak tahu? Boleh respon kat cikgu tak? Kenapa asap terjadi? Okey. Aina je tak tahu, okey? Okey, bagus. Okey, dia sebenarnya kalau berlakunya asap ni, okey, semasa pembakaran, maksud dia pembakaran itu tidak lengkap. Faham tak ni? Pembakaran itu tidak lengkap. Okey, kalau pembakaran lengkap, biasanya dia kurang asap dan kadang-kadang tak ada asap langsung. Okey, jelas?
Okey, jadi mana kalau pembakaran tak lengkap, banyak asap, apa akan berlaku dalam kehidupan seharian kita? Asap ni keluar banyak masa berlaku pembakaran. Apa akan berlaku? Cepat respon. Lapisan ozon menipis. Tak berapa sangat tu. Salah tu Aina. Pembakaran tidak menyebabkan lapisan ozon nipis. Jerebu. Okey, cikgu setuju. Lagi yang paling penting sekali apa dia? Okey, jadi kata kunci yang cikgu nak dengar ialah pencemaran udara. Okey, pencemaran yang udara. Okey. Jadi satu lagi yang paling kita takut sekali bila berlakunya pencemaran udara ni, macam contoh kalau kita berada kat situ, kita mudah kena penyakit, penyakit paru dan sebagainya. Okey. Okey, itu adalah intro kita lah. Okey, jadi kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan jirim. Okey, jirim ni sebenarnya kalau kita takrifkan sebagai benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, jadi ada dua kata kunci tu. Okey, apa kata kunci yang nak menentukan sesuatu itu adalah jisim? Okey. Apa dia? Boleh respon kat dalam chat. Dua kata kunci dia. Apa dia? Macam mana kita nak tahu benda itu mempunyai jirim? Boleh respon? Slide dah ada dah tu. Sebenarnya jawapan dia kat situ. Boleh respon kat cikgu tak? Okey. Dua kata kunci yang penting. Okey, jisim dan memenuhi ruang. Okey, jadi mana kalau kita nak tentukan sesuatu benda tu ada jirim, macam katakan cikgu bagi bahan X. Lepas tu cikgu nak tanya kamu, okey, adakah ini jirim? Okey, adakah bahan X ini mempunyai jirim? Jadi dua konsep utama yang kamu kena faham ialah ia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, kita tengok benda dalam alam. Okey, benda dalam alam. Okey, jadi kita boleh pecahkan kepada dua, jirim dan bukan jirim. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu type dekat chat tu. Okey, apa namakan jirim yang ada dekat gambar ni? Apa yang kamu nampak? Okey, saya nak seberapa banyak yang boleh gambar tu. Okey, bagus. Lagi? Haiwan, okey, lagi? Pokok lagi? Manusia, okey, lagi. Banyak tu. Yang ada ni apa ni? Ni kita panggil apa ni? Saya tak nak sebut. Bunga, okey, bagus. Okey, lagi. Okey. Katakan cikgu ambil bunga. Okey, boleh tak kita katakan bunga itu, bunga itu ia mempunyai jirim? Boleh atau tidak? Bunga, Kamaru bagi bunga. Cahaya tak? Kamaru cahaya tak? Cahaya bukan jirim. Okey, saya kata ambil gambar yang ni dulu, yang jirim ni dulu. Okey, bunga. Okey, kalau katakan cikgu ambil satu sampel bunga dan kita tahu dia adalah jirim. Kenapa kita kenali bunga itu ia mempunyai jirim? Boleh respon tak kat cikgu? Kenapa? Apa konsep yang kita akan ambil nanti? Okay, apa konsep yang kita akan ambil? Kalau katakan cikgu ambil bunga tu adalah jirim. Okey. Macam mana kita nak tahu bunga tu akan memenuhi ruang? Macam mana kita nak tahu bunga itu memenuhi ruang?
Dan macam mana kita nak tahu bunga itu mempunyai jisim? Cepat kita fikirkan balik. Cikgu tak nak pergi jauh dulu. Saya nak kamu faham betul-betul konsep ni dengan betul. Kebolehan melarut, jauh pergi tu Kamarul. Kita pergi yang asas dulu, jangan pergi yang luar daripada kotak dulu. Okey, sampel kita bunga. Macam mana cikgu tahu bunga itu ialah jirim? Okey, Ifa pun dah cakap tadi, memenuhi ruang. Macam mana kita nak tahu bunga itu memenuhi ruang? Okey. Okey, yang pertama sekali, okey, saya nampak aras 1 dan aras 2 kamu boleh faham. Tapi bila cikgu masuk aras 3, okey, nampak macam kamu ada masalah sedikit. Okey, dengar ni betul-betul. Okey, sampel kita adalah bunga. Jadi kita nak tentukan bunga kita tu adakah ia jirim atau bukan jirim. Okey, yang pertama sekali kita dah tahu tadi konsep jirim tadi ialah dua. Dia ada jisim, dia ada memenuhi ruang. Okey, yang pertama, katakan kita nak tengok bunga itu jisim. Kalau kita nak jisim ni, makna apa yang kita kena buat ialah kita kena timbang, betul? Kan kita ada alat pengukuran untuk menimbang. Jadi dapat tak kita nilai jisim bunga? Boleh atau tidak? Cepat respon dengan cikgu. Boleh. Okey, dia mematuhi tak syarat yang pertama tu, jisim? Mematuhi atau tidak? Okey, mematuhi atau tidak? Okey, mematuhi. Okey, bagus. Okey. Kemudian kita nak ambil perkara yang kedua ialah memenuhi ruang. Okey, ramai orang boleh cakap, okey, dia memenuhi ruang. Macam mana saya nak menentukan bunga itu memenuhi ruang? Okey, macam mana cikgu nak tahu dia memenuhi ruang? Katakan cikgu ambil satu bekas, lepas tu cikgu letak bunga dalam bekas tersebut. Dia akan penuhi ruang tak kalau kita letak banyak-banyak? Kalau kita letak satu, kalau kita letak banyak dia akan penuh. Kalau kita letak sedikit, dia akan jadi nilai dia sedikit. Jadi, dia akan memenuhi ruang atau tidak? Dia akan memenuhi ruang atau tidak? Bunga tu lah. Okey, kalau katakan cikgu ambil bunga yang banyak, apa akan jadi pada ruang? Penuh, betul. Kalau cikgu ambil bunga tu sedikit, cikgu letak dalam satu bekas. Bunga tu akan memenuhi ruang atau tidak? Kalau sedikit lah, cikgu ambil sikit je. Katakan cikgu ambil beaker, lepas tu cikgu letak satu kuntung bunga dalam tu. Jadi jawapannya tidak. Tapi konsep dia, maksud dia bila dekat sini kita kena faham konsep dia, dia mesti melibatkan konsep memenuhi ruang. Jadi tak kisahlah memenuhi ruang tu, jangan katakan bila kita kata konsep memenuhi ruang tu, dia mesti penuh. Tak semestinya. Sikit itu juga memenuhi ruang, banyak juga adalah memenuhi ruang. Okey, faham? Jelas? Jelas atau tidak? Okey, jelas atau tidak ni? Okey, bagus. Okey, jadi saya harap jelas. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Bukan jirim. Okey, kamu tengok ada empat item yang cikgu letak kat sini. Okey, apa yang kamu nampak? Empat tu. Bukan jirim. Cahaya. Okey, cikgu setuju. Lagi? Bunyi. Okey, bagus. Bayang-bayang. Okey, betul. Api. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, kenapa api, kenapa bunyi, kenapa bayang-bayang, kenapa cahaya ni kita kenali dia bukan jirim? Boleh respon kat cikgu tak? Kenapa empat item ni, okey, kita kenali dia sebagai bukan jirim? Okey, betul. Syarat yang pertama dipatuhi. Okey. Lagi?
cahaya kita masuk dalam bekas. Tak boleh kan? Okey. Okey, apa syarat bukan jirim? Lawan kepada syarat jirim tadi, betul? Okey, jadi salah satu dia tadi tidak memenuhi ruang dan satu lagi? Satu lagi? Satu lagi apa? Okey. Jirim ke jisim, Eva? Jisim. Okey. Ia tidak mempunyai jisim. Jangan keliru ya. Jirim lain, jisim lain. Okey, bagus. Tidak boleh ditimbang. Okey, Rafiq. Tanya. Betul. Mana ada kita boleh timbang? Okey, boleh tak cikgu nak cahaya 1 kg? Boleh tak? Boleh tak cikgu nak dapat bayang-bayang 1 kg? Tak boleh kan? Betul. Okey. Jadi asas faham tak ni? Jirim dan bukan jirim? Faham? Faham atau tidak? Okey. Yang lain ni okey tak ni? Yang lain faham tak? Okey. Jadi saya harap kamu faham Okey. Jadi cikgu teruskanlah. Jadi ramai yang respon okey. Okey, kita tengok contoh jirim. Okey, semua benda hidup dan sebahagian benda hidup adalah jirim. Okey, jadi ingat je kalau benda yang hidup ni semuanya adalah jirim. Okey. Okey, kalau benda bukan hidup, separuh atau sebahagian saja yang kita kenali dia sebagai jirim. Okey, jadi tolong ingat ni, tak semua benda bukan hidup adalah jirim. Dia adalah sebahagian sahaja. Okey, kita tengok pula bukan jirim. Okey, contoh-contoh dia kita boleh tengok kat sini lah. Sikap, emosi, vacuum. Okey, vacuum ni apa maksud dia? Apa maksud vacuum? Boleh respon kat cikgu tak? Apa maksud vacuum? Vakum atau vacuum? Apa maksud vacuum? Saya tak nak dengar vacuum kat rumah tu. Apa maksud vacuum? Tahu ke tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Cikgu nak jujur. Jangan senyap. Tak tahu, okey. Okey. Vacuum ni maksud dia ialah satu ruang tanpa udara. Tak ada udara langsung. Kat mana kita jumpa satu kawasan yang tidak mempunyai udara? Kat mana tu? Angkasa kat bulan. Okey, betul lah tu. Angkasa lepas. Okey, itu maksud dia vacuum. Okey. Okey, kalau kita tengok macam contoh. Kalau dekat katakan cikgu ada 2 bekas, lepas tu cikgu ada batu, cikgu ada apa ni? Kapas. Okey. Okey, jadi cikgu lepaskan. Siapa yang akan jatuh dulu? Batu atau kapas? Batu, bagus. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey, tapi bila kita gunakan kawasan ruang yang vacuum, jadi cikgu akan jatuhkan batu dengan kapas tadi. Siapa yang akan jatuh dulu? Okey, kalau ikut-ikutkan dia, tak ada siapa yang jatuh dulu. Faham tak ni? Okey, jelas? Faham tak ni? Okey, itu adalah konsep vacuum. Jadi sekarang kamu faham dua keadaan. Okey, kalau kedua keadaan tu, kalau dia ada udara, okey, yang mempunyai jisim yang berat akan jatuh dulu. Tapi kalau ruang yang mempunyai vacuum, okey, maknanya batu dan kapas kadang-kadang boleh sama jatuh dulu. Okey, kita tak tahu siapa yang akan jatuh dulu. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey?
Okey. Jadi saya nak kamu faham konsep tu. Okey. Jadi ingat jangan bila sebut vacuum tu jangan kamu ingat apa ni? Mesin hampa gas. Kan vacuum hampa gas yang sedut habuk tu. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya haba, cahaya dan juga bunyi. Ini adalah contoh-contoh bukan jirim. Okey, aktiviti menunjukkan benda bukan hidup mempunyai jisim dan ruang. Okey, kita tengok salah satu yang pertama. Okey, katakan neraca elektronik. Okey, ini kamu dah belajar masa di bab 1, neraca elektronik ni. Okey, dia mempunyai bacaan digital. Okey, ingat je kalau elektronik ni bacaan dia kebanyakan adalah digital. Okey, kemudian suatu bahan apabila guli dimasukkan ke dalam bikar. Okey, kita tengok bila kita masukkan ke dalam bikar ni, okey, kita akan dapati guli mempunyai jisim. Jadi ingat guli ni adalah benda bukan hidup. Okey, jadi maknanya dia ada mempunyai jisim. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya, okey, aras air akan meningkat apabila guli meningkat ke dalam silinder penyukat yang berisi air. Okey, gambar ni tak berapa jelas, dia agak terang sedikit. Okey, jadi mana dalam bekas silinder ni, okey, cikgu letak air, lepas tu cikgu masukkan guli. Okey, lepas tu paras air meningkat. Jadi kalau kita tengok kat sini, hal ini menunjukkan bahawa guli memenuhi ruang. Okey, jadi itu dua konsep eksperimen yang kita kena faham. Okey, jadi kalau kita tengok yang kedua ni, kaedah apa ni? Kamu dah belajar dekat bab 1 masa dengan cikgu Fatihah. Okey, ada air, lepas tu cikgu letak guli, lepas tu paras air meningkat. Okey, apa nama konsep ni? Boleh respon kat cikgu tak? Okey, kalau tahu apa nama konsep tu? Ketumpatan. Okey, betul. Okey, cikgu setuju. Ketumpatan makna guli lebih tumpat daripada air. Okey, lagi. Tu tak berapa tepat. Okey, memang konsep ketumpatan ada kat situ. Tapi konsep yang sebenar dia apa yang kita nak? Geseran air. Betulkan sikit. Eva salah tu. Bukan geseran air. Apa dia? Dia punya apa tu dah ada dah tu. Eva dah bagi dah dia punya clue dia tu. Tapi bukan geseran. Ketelaratan bukan juga. Kamarul. Okey, nama dia ialah kaedah sesaran air. Okey, faham tak ni? Jelas? Jelas atau tidak? Okey. Okey, bila kita nak tahu, okey, biasanya, okey, kalau macam kita nak ukur sesuatu benda tu, kalau katakan kita tak ada peralatan mengukur, okey, kita nak tahu sesuatu benda tu yang mana satu lebih berat atau tidak berat. Okey, biasanya kalau macam cikgu faham, kalau kaedah sesaran air ni adalah yang terbaik ialah bila sesuatu benda itu yang tidak mempunyai bentuk yang tetap, no shape. Okey, yang tak mempunyai shape. Shape tu tak ada bentuk lah. Macam contoh kalau katakan cikgu ada bentuk kubus, boleh tak kita kira dia punya isi padu kat situ? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau cikgu ada cuboid, cikgu ada ni, itu tak ada masalah. Kita gunakan formula je, kita dah boleh kira dia punya isi padu. Okey, ni contohnya kalau katakan benda tu tidak mempunyai bentuk atau guli. Lepas tu atau kita tak ada mempunyai alat nak mengukur, kita nak tahu yang mana satu lebih berat. Jadi kaedah sesaran air ni adalah yang terbaik untuk digunakan. Okey, jadi cikgu letak kat sini. Jadi jangan kamu buat silap pula. Kaedah sesaran air. Okey, kaedah sesaran air. Okey, ini yang kamu belajar di bab 1 sepatutnya lah. Okey. Okey, boleh Faham? Okey, eksperimen membuktikan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, yang pertama. Okey, katakan cikgu nak tengok dia mempunyai, udara ni mempunyai jisim atau tidak. Okey, jadi
Kalau kita nak buat laporan amali yang pertama, okey, kamu boleh catat kat sini juga. Ini sebenarnya adalah laporan amali sebenarnya. Okey, yang pertama penyataan masalah, kita kena bagi satu masalah dulu. Okey, adakah udara mempunyai jisim? Jadi hipotesis ialah udara mempunyai jisim. Okey, jadi kalau kita nak tahu, okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apa yang kamu dah belajar masa sekolah rendah dulu? Macam mana kita nak membuat hipotesis? Macam mana kita nak membuat hipotesis? Boleh respon kat cikgu tak? Macam mana kita nak membuat hipotesis? Apa perkara-perkara yang penting yang perlu ada dalam hipotesis? Okay, boleh respon kat cikgu cepat. Apa perkara penting yang perlu ada dalam hipotesis? Okey, kalau cikgu cakap, okey. Macam ni kalau kata dengan cikgu ada lembu, okey, cikgu buat hipotesis dia. Lembu boleh memanjat pokok. Betul tak hipotesis tu? Adakah hipotesis itu betul atau salah? Respon kat cikgu. Lembu boleh panjat pokok. Jawapan dia bukan salah. Jawapan itu betul. Faham tak tu? Hipotesis itu betul. Okey, faham tak ni? Hipotesis itu akan jadi betul. Lembu panjat pokok. Jadi kenapa kita kata hipotesis ni adalah satu andaian awal? Faham tak ni? Faham tak? Okey. Jadi jangan buat silap. Sebab cikgu tak faham konsep menengah sekolah rendah. Okey. Jadi kalau katakan dia bagi satu hipotesis itu salah sekalipun, kita mesti anggap dia betul. Okey, apa kata kunci dia pada hipotesis tu? Dia mesti ada pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Faham tak tu? Okey, manipulasi kita kalau kita kata kat sini, udara. Faham tu? Lepas tu kita punya bergerak balas kita ialah jisim. Okey, kalau katakan cikgu tulis kat situ, udara tidak mempunyai jisim. Betul tak hipotesis cikgu? Betul atau tidak? Cepat respon, jangan senyap. Okey, jadi betul. Okey, sekarang faham tak konsep hipotesis ni? Okey, faham. Okey. Jadi macam ni okey, dia sebenarnya bila kita buat hipotesis ni kita bagi andaian je sama ada betul atau salah. Okey, kalau hipotesis macam contoh katakan cikgu kata lembu tidak memanjat pokok. Lembu tidak memanjat pokok, itu kita panggil hipotesis positif. Ia juga adalah hipotesis. Tapi bila cikgu cakap lembu boleh memanjat pokok, itu ialah hipotesis negatif. Faham tak tu? Okey? Jelas? Jelas atau tidak? Okey, jadi lepas ni kamu kena mindset kamu kena faham bila kita buat hipotesis tu, betul okey lah, semua orang boleh terima lah. Okey, tapi kalau kita buat hipotesis tu kita tengok macam salah, itu pun juga betul. Tapi kita panggil dia sebagai hipotesis negatif. Kenapa kita tak buat satu-satu eksperimen lagi? Kita satu andaian saja. Okey, tapi andaian kita mesti melibatkan dua pemboleh ubah. Iaitu apa tadi? Cikgu dah sebut tadi, dua pemboleh ubah yang utama yang terlibat dalam membina hipotesis. Apa dia? Apa pemboleh ubah yang terlibat dalam membina hipotesis? Apa pemboleh ubah yang tidak terlibat dalam membina hipotesis? Cepat respon. Jangan slow sangat. Saya cikgu rasa kat sekolah rendah PUM, PUB kan? Apa? Betul? Betul ke tak betul tu?
Okey, apa dia yang terlibat dalam membina hipotesis? Okey, manipulasi dan bergerak balas. Yang tidak terlibat dengan pembinaan hipotesis apa dia? Pemboleh ubah apa? Okey, dimalarkan. Okey, bagus. Okey, Aina, cikgu harap bukan setakat Aina saja, yang lain ni okey ke? Faham tak? Faham tak? Hipotesis positif dengan hipotesis negatif. Okey. Okey, jadi kita nak buktikan sesuatu hipotesis tu, kita akan buat eksperimen. Faham? Okey, kita akan buat eksperimen. Okey, jadi bila kita nak buat eksperimen, okey, kita tengok yang sebelum hipotesis ni dulu. Kita tengok dulu, kita kena kenal pasti pemboleh ubah kita. Jadi dalam ni pemboleh ubah kita ialah jisim belon. Okey, kemudian bergerak balas adalah kedudukan rod kayu. Okey, dan kemudian dimalarkan adalah jarak antara belon. Okey, ni jarak antara belon. Okey, lepas tu ada jisim belon. Okey. Okay, jadi apa yang cikgu akan buat kat sini, okay, katakan eksperimen tu dia akan bocorkan lubang. Okay, bocor ke apa ataupun yang seterusnya. Yang paling baik kalau kita nak buat eksperimen keluarkan udara kat sini, biasanya kita bocorkan dulu. Okay, lepas tu kita selotipkan. Okay, lepas tu bila kita kita tiup belon ni mempunyai saiz yang sama, lepas tu kita buka selotip tu, kemudian kita akan tengok udara akan keluar. Jadi maknanya dalam belon tu ada udara dan udara itu adalah sesuatu yang mempunyai jisim. Okey, jadi ini adalah prosedur dia. Kamu tengok, okey, ini adalah bahan dan radas. Okey, bahan dan radas, okey, 2 biji belon, rod kayu, tali, pita cellophane, okey, kemudian juga pin. Pin ni untuk nak membocorkan lah. Okey. Jadi prosedur kamu boleh nampak kat sini, okey. Okey, dan kemudian kamu buat pemerhatian. Okey, kalau kita tengok pemerhatian kita, okey, sebelum kita nak buat pemerhatian, apa yang kita kena buat dulu? Macam kita buat kacang hijau dulu. Sebenarnya kalau yang terbaik sebelum kita nak buat pemerhatian, kita kena buat apa dulu? Jadual. Faham ni? Kita kena sediakan jadual dahulu. Okey, baru kita boleh buat pemerhatian yang baik. Okey, boleh ni? Okey, lepas tu kita akan sebenarnya pemerhatian daripada jadual. Okey, sebenarnya ada satu lagi sebenarnya kat sini ada perbincangan. Okey, dan akhir sekali kita buat kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey. Jadi kat sinilah kita akan jawab balik kita punya hipotesis tadi. Okey, jadi hipotesis kita kalau kita tengok tadi bila kita dah lepaskan udara kat sini, kita akan dapati okey, dalam belon ni mempunyai jisim. Okey, jadi akhirnya kita akan kata kat sini hipotesis kita apa? Udara mempunyai jisim. Oh, betul. Jadi makna kita akan tulis kesimpulan kita ialah hipotesis diterima. Faham? Jelas? Simple je. Buat laporan ni bukannya satu benda yang susah. Lepas tu kaedah ni pun kalau kamu tengok prosedur ni tak semestinya diberi prosedur. Sebenarnya kamu buat prosedur tu okey dengan menggunakan ayat pasif. Okey, ayat tu pasif. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Okey. Kalau katakan kita berbalik pada lembu tadi. Okey. Cikgu buat hipotesis lembu tidak boleh memanjat pokok. Lepas tu cikgu dah buat eksperimen. Oh, betul, lembu ni tidak boleh memanjat pokok. Okey, apa jawapan hipotesis kita akan jawab dekat kesimpulan? Boleh respon kat cikgu tak? Kita dah buat eksperimen. Oh, betul lah. Paksa-paksa lembu ni tak boleh nak naik pokok. Jadi apa nama hipotesis tu? Apa jawapan untuk hipotesis kita? Boleh respon kat cikgu tak? Hipotesis tu apa? Diterima atau tidak diterima? Okey, ingat Okey. Okey, bagus. Diterima.
Jadi kamu kena jangan tulis ayat diterima saja, kamu kena tulis ayat tu penuh Hipotesis diterima. Okey, boleh ni? Okey. Okey, sekarang cikgu bagi poin yang kedua. Okey, tiba-tiba cikgu kata hipotesis cikgu lembu boleh memanjat pokok. Lepas tu cikgu buat eksperimen, oh lembu ni tak boleh panjat pokok rupanya. Okey, apa jawapan hipotesis cikgu dekat kesimpulan? Ingat tadi yang cikgu kata penyataan hipotesis itu betul. Tapi bila kita nak counter balik, jawapan tu kita mesti jawab hipotesis. Okey, Kamaru je jawab ni. Hipotesis tidak diterima. Okey. Yang lain? Okey, sekarang ni saya nak tanya kamu, sekarang faham tak konsep hipotesis ni? Kalau kita buat hipotesis, perlu ada jawapan atau tidak? Perlu ada jawapan atau tidak? Perlu, bagus. Maknanya, kalau hipotesis tu, kalau kita katakan hipotesis tu, okey, kalau cikgu cakap, okey, kereta bergerak laju dengan mempunyai tayar 3 segi. Betul tak hipotesis cikgu tu? Betul atau tidak? Bagus, betul. Tapi bila kita buat eksperimen, rupanya perlahan. Okey, jadi kita akan jawab apa tu? Hipotesis tu. Okey, hipotesis tidak diterima. Okey, jadi amalkan Rafiq. Jangan tulis tidak diterima, tidak terima. Nanti jadi habit nanti. Sampai form 5 besok tidak diterima, tidak diterima. Apa yang tak terima? Okey, hipotesis tidak diterima. Okey, boleh ni faham? Jelas? Okey. Saya harap semua orang faham sekolah rendah ajar macam ni ke? Cikgu nak tanya. Sepatutnya mesti macam ni lah. Okey. Sebenarnya tak lari. Apa yang cikgu sekolah rendah kamu ajar tu sama je dengan sekolah menengah. Cuma jangan kamu lupa. Yang penting jangan lupa. Sebab dia pembelajaran adalah berterusan. Okey, faham Okey, jadi jangan takut buat hipotesis yang salah. Okey? Okey? Boleh ni? Okey. Okey, jadi kat sini dah terbukti, okey, udara itu mempunyai jisim. Okey, kita tengok eksperimen yang seterusnya. Okey. Kita tengok, okey, penyataan masalah dia ialah adakah udara memenuhi ruang? Okey, jadi hipotesis kita udara memenuhi ruang. Okey, pemboleh ubah kita ialah kedudukan bika. Okey, bergerak balas kita ialah keadaan kertas tisu. Dimalarkan ialah isi padu air di dalam besin. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, hipotesis kita ni hipotesis apa? Positif ke negatif? Selari tak dengan pemikiran kita? Hipotesis ini positif atau negatif? Cepat respon kat cikgu. Positif ke negatif? Okey, bagus. Jawapan dia memang hipotesis positif. Okey, kalau hipotesis positif, kita akan jangkakan kita punya jawapan hipotesis kita apa? Kalau sesuatu hipotesis itu positif, apa jangkaan hipotesis kita tu? Jawapan hipotesis kita. Apa agaknya? Sesuatu hipotesis yang positif, kita akan jangkakan hipotesis tu apa dia punya jawapan. Ya, bagus. Hipotesis diterima. Okey, sekarang kamu tahu perkaitan. Saya cikgu nampak yang penting kamu faham tentang konsep kaitan macam mana nak membina hipotesis. Okey. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya prosedur. Okey, kedudukan kertas tisu diletakkan dalam sebuah bika kosong dan sebuah besen yang berisi air. Okey, kemudian bika yang berisi kertas itu ditelangkupkan. Okey, kalau katakan kita telangkupkan kertas ni. Okey, andaian awal kita apa kita akan rasa berlaku? Oh, atas ni ada tisu, lepas tu dalam ni ada air. Okey, andaian fikiran kita apa kan kita akan cakap?
Okey, sebelum kita buat eksperimen tu, okey, kalau kata kita terlangkupkan ke dalam air, apa akan jadi pada tisu kita tu? Apa yang kamu akan rasa? Apa yang kamu akan dapat perhatikan? Boleh respon kat cikgu tak? Sebelum, okey, katakan cikgu sebelum kita terlangkupkan kat sini. Okey, apa yang kita akan nampak? Apa yang kita akan rasa? Apa akan yang kita akan jangkakan akan berlaku? Okey, bagus. Tisu itu basah. Jadi kita andai, dalam pemikiran ni, okey, kalau aku terlangkupkan beaker ni, pasti tisu ni akan basah. Okey, tetapi kalau bila kita jalankan eksperimen tu, kita tengok ada ruang antara air dan juga tisu. Akhirnya tisu ni menjadi kering, tidak basah. Jadi konsep asas dia kat sini, ruang kosong ni telah dipenuhi oleh udara. Okey, jadi maknanya udara mempunyai jisim. Okey. Dia memenuhi ruang. Okey, jadi kat sinilah konsep yang kita akan gunakan. Okey, jadi kesimpulan kita boleh tengok sini, udara memenuhi ruang iaitu mempunyai isi padu. Okey, kerana dia mempunyai isi padu dan hipotesis itu diterima. Okey, setakat ni boleh faham tentang eksperimen A dan eksperimen B. Okey, jelas? Okey, jelas tak macam mana sekarang kita nak buat hipotesis? Okey, jelas tak macam mana kita nak menjawab hipotesis? Okey, bagus. Yang penting yang konsep-konsep yang ni yang cikgu nak. Saya tak nak bila kamu buat laporan amali, kamu sekadar tiru buku tapi konsep kamu tak jelas. Okey, jadi ingat apa tambahan yang cikgu cakap tadi, apa hipotesis tu ada yang negatif, hipotesis itu ada yang positif. Okey, jadi hipotesis positif, hipotesis negatif, kedua-dua itu adalah betul. Okey, sifat fizik jirim. Okey, kita tengok yang pertama, sifat fizik. Okey, kuantiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan deria atau alat pengukur. Okey, jadi kalau kita tengok fizik ni benda yang kita boleh lihat sebenarnya. Okey, setiap jenis jirim mempunyai sifat fizik yang berlainan. Okey, contoh takat didih, takat lebur, okey, kebolehan melarut, kekondaksian haba. Okey, biasanya kalau benda tu dia mengkondaksikan haba, dia juga adalah satu bahan yang boleh mengkondaksikan elektrik. Faham tak tu? Ingat je, kekondaksian haba ni biasanya dia akan setara dengan kekondaksian elektrik. Okey? Okey, kita tengok yang pertama, takat didih. Okey. Suhu apabila keadaan, okey. Okey, nampak tak gambar rajah tu? Okey, kita ada eksperimen, kita ada 4. Okey, takat didih, takat lebur, kebolehan melarut, okey, kekondaksian haba. Okey, kalau kita tengok takat didih ni, okey, kita masukkan termometer, lepas tu kita panaskan air, kita dapatlah takat didih air. Okey, maknanya 100 darjah Celsius. Tetapi kalau katakan cikgu gantikan air tu dengan alkohol, mungkin takat didih dia menjadi rendah. Okey, maknanya alkohol, tahu tak alkohol? Siapa tak tahu alkohol? Apa maksud alkohol? Okey, alkohol ni. Alkohol ni macam ni lah. Okey, siapa pernah luka, lepas tu ada orang sapu macam pembersih satu cecair yang sejuk tu dekat tangan. Okey, itu alkohol. Okey, ada juga alkohol ada dalam bentuk minuman. Okey, tu dah lain lah pula. Okey. Jadi dalam kes ni pun sama jugalah. Kalau katakan alkohol ni kalau kita panaskan, takat didih dia jauh lebih rendah daripada takat didih air. Okey, itu adalah sifat fizik yang kita boleh nampak. Jadi maknanya air biasa dia ada takat didih dia tersendiri. Alkohol ada takat didih air dia sendiri. Okey, air campur garam ada takat didih dia tersendiri. Okey, mana kalau air campur garam ni takat didih dia akan melebihi 100 darjah Celsius sebab air tu mempunyai bendasing. Okey, jelas tak ni? Tentang takat didih ni. Okey, jadi simple je. Kita panaskan, lepas tu kita tengok kat termometer berapa takat didih dia. Okey? Itu menunjukkan dia punya sifat fizik.
Okey, kemudian kita tengok takat lebur. Okey, takat lebur ni biasanya kita gunakan pepejal berubah menjadi cecair. Jadi alat satu sampel yang biasa yang kita gunakan ialah ais. Okey, ais. Okey. Jadi itu adalah takat lebur. Jadi maksud dia macam ni. Ais kalau berada di dalam freezer pada suhu yang tetap, dia tidak akan cair. Tetapi bila ais ni kita letak pada suhu bilik, okey, suhu bilik. Jadi mana suhu bilik ni dengan suhu dekat freezer tu, mana yang lebih tinggi? Suhu dekat bilik ke atau suhu dekat dalam freezer? Mana yang lebih tinggi? Boleh respon kat cikgu tak? Okey, suhu bilik lebih tinggi. Okey, jadi kalau suhu bilik ais ni apa yang berlaku? Yang first kali, okey. Pernah pegang ais tak? Siapa tak pernah pegang ais? Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak reflect balik apa yang kamu pernah, perbuatan yang kamu pegang ais tadi. Okey. Pertama sekali, katakan kamu ambil ais yang fresh daripada tempat freezer beku tu dengan menggunakan tangan. Okey, apa yang kamu akan rasa? Apa yang akan kamu rasa? Pemerhatian. Okey, ingat pemerhatian ni tak semestinya kita tengok. Kita boleh dengar, kita boleh bau, okey. Okey, sejuk, okey, sejuk. Yang lain. Okey. Apa yang pertama sekali okey, kata kita pegang ais tu first direct. Okey, sejuk betul, saya setuju. Yang lain. Selain daripada pemerhatian yang sejuk ni. Cepat. Cuba reflect balik. Kalau kita pegang ais, apa yang kita akan berlaku pada tangan kita? Dan mana ni kamu tak... Okey, basah. Ya, betul ke Aina? Kita keluar terus basah ke ni? Ais tu dulu. Okey, sebelum basah Aina, apa akan berlaku? Kebas, okey. Itu pada bentuk, pada kita punya fizikal badan lah. Fisiologi badan. Okey, tak berapa tu. Cikgu tak nampak lagi ayat yang kita nak, ayat yang cikgu nak tu. Okey. Okey, sekarang ni kan kalau siapa yang nak observe balik pemerhatian pegang ais tu, balikkan buat. Okey, perasan tak bila kita keluar okey, betul memang Eva ada tindak balas. Okey. Okey, pertama sekali perasan tak bila kita ambil ais daripada peti sejuk atau freezer tu, kita akan tengok ais tu melekat kat jari kita tak? Macam melekat sikit. Ada tak? Ada tak? Melekat atau tidak? Melekat atau tidak? Okey, betul. Kenapa dia melekat? Sebab kalau kita tengok kat situ, ais tu mula serap haba tangan kita. Faham? Jelas? Itu sebab dia melekat. Ke atau tak perasan ni? Ais bila kita pegang pertama dia melekat. Ke siapa tak pernah buat? Takut juga kan ada dia buka freezer, lepas tu dia ambil bekas tu, dia pecahkan je terus masuk dalam gelas. Ada juga dia tak pegang ais. Yang direct, fresh daripada peti sejuk tu. Okey, mesti tangan kita akan melekat, betul? Okey, jadi kat situ kita akan tengok, okey, dia mula tarik haba daripada tangan. Jadi bila dia tarik haba dengan tangan, barulah perkara yang kedua akan berlaku. Okey, iaitu tangan kita jadi sejuk. Okey, jelas tak ni proses dia? Jelas satu dia? Okey. Lepas tu barulah masuk Aina punya. Sebabkan ais tadi dah serap haba dengan banyak, apa akan terjadi Aina? Apa akan jadi kalau tangan tadi kita tagih pegang ais tadi melekat. Okey, lepas tu haba tu dah pergi dekat ais. Lepas tu jadi apa? Barulah dia akan basah. Basah tu bukannya sebab apa? Sebab haba tadi telah memutuskan ikatan zarah-zarah yang ada pada ais. Ya, bagus. Cair. Okey, faham tak ni? Okey. Jelas? Takat lebur ni? Okey. Jadi kalau kita tengok takat lebur ni samalah. Kalau dia berada pada suhu bilik, jadi dia dah mula serap haba di persekitaran dan akhirnya dia mula cair. Okey?
Jelas? Okey. Ada apa-apa nak tanya tentang takat lebuh? Takat didih ingat, air menjadi wap air. Takat lebuh, okey, ais menjadi air. Okey, itu adalah perubahan bahan. Okey. Okey, kebolehan melarut kalau kita tengok kat sini, okey, jirim terlarut seperti garam biasa boleh melarut di dalam air. Ini semua orang pernah buat lah. Kita larutkan gula, kita larutkan garam, semua akan larut dalam air. Itu semuanya adalah sifat fizik. Okey, kemudian yang seterusnya kalau kita tengok kekondaksian haba. Okey, kekondaksian haba contoh dia, okey, katakan kita panaskan satu rod. Okey, rod ni mestilah satu konduktor yang sangat baik. Okey, konduktor ingat cikgu dah cakap tadi, kalau satu bahan itu konduktor haba yang baik, dia juga adalah konduktor elektrik yang baik. Faham tak ni? Boleh? Ingat perkaitan dia tu. Konduktor haba yang baik juga adalah konduktor elektrik yang baik. Okey, faham? Jangan pisahkan antara dua tu. Okey. Jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, katakan cikgu katakan okey, ini ialah paku A ni, paku B, paku C, paku D, paku E. Cikgu panaskan kat bahagian hujung ni dulu. Okey, paku yang mana yang mula-mula akan jatuh dahulu? A, B, C, D dan E. Boleh respon kat cikgu tak? Paku yang mana akan jatuh dulu? Rafiq je respon ni, yang lain senyap je. Okey, bagus. Rafiq dia dah mula dah. Bagus dah tu. Dia dah rasa bersalah. Bila dia letak A je, dia dah rasa bersalah. Bagus Rafiq dia mesti paku A. Tu jawapan yang paling baik. Okey, betul. Jawapan dia ialah paku A. Okey, paku yang lambat jatuh. Paku yang mana? Okey, bagus. Paku E. Kalau cikgu tanya, kenapa paku E tu lambat jatuh? Kenapa paku A tu cepat jatuh? Kenapa? Kenapa dan mengapa? Cepat respon kat cikgu. Kenapa paku E tu lambat jatuh? Okey, paku A tu cepat jatuh. Kenapa? Kerana paku E lebih jauh dari paku A. Perbaiki sikit lagi Rafiq, tak berapa baik tu. Kerana paku A berada di bahagian depan, manakala paku E berada di bahagian belakang. Okey, Rafiq dengan Aina ni tambah sikit lagi, ada sikit lagi tu. Tak cukup tu. Jawapan dia kita tak panggil lah. Kita nak jawapan A+ sekarang ni. Tambah sikit. Jawapan tu dah ada dah kat situ. Apa yang kita nak tambah kat situ? Cikgu tak kata jawapan tu salah. Okey. Ifah, gunakan ayat penuh Ifah. Jangan biasakan jawab umum. Okey. Rafiq dengan Aina tu okey dah. Okey. Tapi ada sesuatu yang kita tertinggal kat situ. Apa agaknya? Tahu ke tak tahu? Apa yang kita tertinggal? Sikit lagi, cuba fikir balik. Ramai-ramai kita fikir kat sini. Kita ada 8 orang kat sini. Apa yang kita tertinggal kat situ? Okey, cikgu kata yang clue yang kamu kena tambah sikit ialah sumber haba. Cuba buat ayat baru balik. Jawapan tu dah betul, cikgu tak kata salah. Tapi kamu ada tertinggal sedikit. Okey, okey, cuba buat ayat baru. Aina, Rafiq boleh buat ayat yang baru. Aifah pun boleh buat ayat yang baru. Yang lain pun sama, cuba.
Okay, kat sini lah kita buat silap. Betul salah kita buat kat sini. Dengan sumber api. Okay, sumber haba lah. Okay, ni Khairul Okay, Kamarul. Okay, betul lah tu. Okay, jarak A lebih dekat dengan api. Okay, sumber api. Okay. Okay, betul? Setuju? Cikgu boleh terima? Kalau katakan itu, kalau kita hanya bergantung pada jarak A. Tapi kalau jarak E, kerana jarak E lebih jauh daripada sumber haba, sumber api dan sebagainya. Okey? Boleh ni? Faham? Jelas? Okey, dah kita dah masuk menengah rendah ni, jangan menengah rendah ni jangan jawab lagi simple-simple. Jawab mesti kita kena jawab mesti jawapan kelas A-nya. A A plus punya jawapan kita nak. Kita tak nak jawapan kita pendek-pendek. Pendek-pendek tu biasanya jarang dapat markah. Okey, boleh ni? Okey? Okey. Okey, jadi ini semuanya adalah contoh-contoh eksperimen yang melibatkan sifat fizik. Okey, kita tengok pula sifat kimia. Okey, kalau kita tengok sifat kimia jirim merupakan ciri jirim yang dapat diperhatikan dengan mengubah jirim tersebut. Okey, contoh pengaratan dan kebolehbakaran. Okey, kita tengok apa yang dikatakan pengaratan ni. Okey, katakan cikgu letak pengaratan ni ialah cikgu ambil paku besi, cikgu rendamkan dalam air dan ada oksigen yang terlarut. Kita tahulah air tu memang ada oksigen terlarut. Okey, jadi pengaratan ialah tindak balas kimia. Okey, antara besi dengan oksigen dan air menghasilkan karat atau kita kenali sebagai besi oksida terhidrat. Okey, kadang-kadang kita tak nak cakap terhidrat, tak terhidrat ni pun tak ada masalah. Cakap je besi oksida, kita tahu itu adalah proses pengaratan. Okey, jelas ni? Benda yang berkarat bukan lagi besi, tetapi besi oksida. Okey, faham? Jelas? Jelas atau tidak? Okey. Okey, kemudian yang seterusnya, cikgu ambil satu hidrokarbon. Okey, hidrokarbon mungkin ramai yang tak tahu. Okey, katakan sekarang ni cikgu ambil hidrokarbon ni, contoh dia ialah petroleum. Cikgu ambil lah petroleum. Okey, kita tahu dalam petroleum tu ada juzuk-juzuk bahan-bahan yang lain. Okey, tetapi bila kita tengok kat sini, petroleum ni, bila katakan cikgu buat satu proses pembakaran. Okey, jadi cikgu akan dapat air campur karbon dioksida. Okey, jadi ada cikgu akan dapat uap air, cikgu akan dapat juga gas karbon dioksida. Ingat je, paling simple dalam kita punya pemikiran, setiap proses pembakaran mesti akan menghasilkan uap air dan juga gas karbon dioksida. Okey, jelas? Okey, itu adalah melibatkan sifat kimia. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Okey, cikgu nak tanya sikit. Agak-agaknya kalau cikgu bakar petroleum cikgu ni, asap dia sikit ke asap dia banyak? Boleh respon kat cikgu tak? Sikit. Aina cakap sikit. Okey, dia kalau ikutkan petroleum ni, kalau kita bakar, asap dia agak banyak. Okey, sebab kadang-kadang kita gunakan api kita tu tak cukup tinggi. Okey, jadi kalau api tu tak cukup tinggi, tak cukup suhu dia sangat tinggi, apa akan berlaku kat situ? Pembakaran tidak lengkap. Okey, faham tak ni? Jelas? Jadi petroleum ni kalau kita nak pecahkan kepada komponen-komponen yang lain, macam contoh kita nak jadikan dia gas, kita nak jadikan dia diesel, petrol dan sebagainya, kita perlukan suhu yang sangat tinggi. Okey, faham tak ni? Okey? Okey, jelas.
Perasan tak kalau macam contoh kalau kereta kita tak servis atau motor kita tak servis yang lama, kita akan tengok hasil dekat asap dekat exhaust tu akan banyak, betul? Kenapa agaknya? Asap kereta banyak, asap asap daripada lori banyak. Sebab apa tu masuk dia tu? Apa maksud dia kalau ada asap yang banyak terhasil? Apa maksud dia? Okey, mana pembakaran? Okey. Okey, suhu yang tak tinggi tu berkaitan dengan petrol. Okey, mana pembakaran tidak lengkap. Okey, mana ada komponen-komponen yang tentu tu perlu dibersihkan supaya pembakaran petrol dan juga pembakaran bahan api, contohnya petrol atau diesel ni mesti lengkap, baru asapnya tidak dihasilkan dengan banyak. Biasanya apa yang berlaku kat sini kalau asap yang banyak ni biasanya jarang, kalau kenderaan itu jarang di servis dengan baik. Okey, boleh Okey, sekarang dah jelas tentang sifat fizik dan juga sifat kimia. Okey, faham? Okey. Okey, ini kalau kita tengok daripada segi gambar rajah ni. Okey, kalau kita tengok, okey, ini adalah apa ni? Karat kita panggil apa? Karat pada besi kita panggil apa tadi? Bila berlakunya proses pengaratan kita panggil besi apa? Adakah nama dia besi lagi? Adakah nama dia besi lagi? Karat maksudnya ialah besi oksida. Okey, maksud dia ialah besi oksida. Okey, jadi kita tengok, okey, besi ni, karat ni akan bertambah banyak. Okey, kita tengok tadi hidrokarbon tadi, pecahan petroleum tadi. Kita tengok kat kertas turas ni banyak jelaga. Jelaga tadi maknanya asap tadilah berlakunya pembakaran yang tidak lengkap. Jadi kita akan nampak pada kertas turas. Okey, ini eksperimen-eksperimen mudah yang kita boleh lihat tentang sifat kimia. Okey, pengasikan bahan berdasarkan takat lebur dan takat didih. Okey, yang pertama kita tengok proses yang pertama, okey. Takat lebur. Okey, apabila campuran dua jenis bahan dipanaskan, jenis bahan yang mempunyai takat lebur yang rendah akan melebur terlebih dahulu. Okey, contoh, okey, apabila campuran iodin dan pasir dipanaskan, iodin yang mempunyai takat lebur yang lebih rendah akan melebur lalu menjadi pepejal terus menjadi wap atau memejal wapkan. Okey, maksud dia kat sini, kalau kata kita ambil pepejal tu yang diperbuat daripada iodin, okey, jadi iodin ni akan meruap dahulu berbanding dengan pasir. Jadi kat sini kita dah boleh asingkan antara iodin dengan pasir sebab takat didih yang berbeza antara pasir dan juga iodin. Okey, faham tak ni? Okey, jelas? Sebab dia ada dua bahan. Lepas tu kita nak asingkan. Jadi asingkan kita gunakan kaedah pemanasan. Jadi iodin yang akan keluar daripada pasir tu dulu. Okey. Konsep takat lebur. Okey, jelas eksperimen ni. Okey. Yang lain ni jelas tak ni? Okey. Okey, yang kedua kalau kita nak tengok takat didih. Okey, tadi kita gunakan takat lebur, kita nak tengok takat didih. Okey, bila kamu nampak ni, okey, gambar rajah ni, ini sebenarnya adalah konsep kita panggil ialah penyulingan. Cikgu tulis kat sini dulu sebelum kamu terlupa. Okey, kamu nampak ada kondenser libik kat situ, dia adalah proses penyulingan. Okey, proses penyulingan maknanya kalau kita katakan proses penyulingan ni ialah proses untuk mendapatkan
cecair tulen. Okey, cecair tulen. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, yang pertama, apabila campuran dua jenis bahan dipanaskan, jenis bahan yang mempunyai takat didih yang rendah akan mendidih terlebih dahulu. Okey, jadi maknanya kalau katakan cikgu campur air dengan etanol, cikgu dah sebut tadi alkohol kan? Ingat je, semua yang berakhir dengan OL tu, apa dia? Itu semuanya adalah alkohol. Etanol, metanol, heksanol, oktanol, kecuali Panadol bukan. Faham tak ni? Yang berakhir dengan huruf OL kat belakang tu semuanya adalah alkohol kecuali Panadol. Okey, faham tak ni? Alkohol nama besar. Tapi bila kita panggil etanol tu adalah satu bahagian daripada jenis-jenis alkohol. Okey, faham ni? Okey, jadi alkohol cikgu cakap apa tadi? Takat didih dia lebih rendah daripada air. Okey, faham tak ni? Air berapa suhu takat didih dia tadi? Air. Berapa takat didih air? Boleh respon kat cikgu? Tak payahlah cari darjah Celsius. Okey, 100 darjah Celsius. Okey, jadi maknanya kalau etanol, maknanya jauh lebih rendah daripada takat didih air. Jadi siapa yang akan terpisah dahulu? Air ke etanol? Mana yang akan terpisah dahulu? Kamu kena faham konsep. Kan cikgu dah cakap tadi, sesuatu cecair mempunyai takat didih yang berbeza antara satu sama lain. Okey. Air tadi 100. Okey, katakan cikgu katakan alkohol tu dia punya takat didih dia 60. Okey, siapa yang akan terpisah dulu? Siapa yang akan menjadi wap dahulu? Alkohol atau air? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sekarang cikgu ada campuran air dan juga alkohol. Air tadi takat didih dia ialah 100 sebagaimana Aina beritahu. Lepas tu cikgu cakap tadi etanol katakan suhu dia ialah 60 darjah Celsius. Kalau cikgu panaskan dulu, suhu yang aras tinggi dulu sampai dulu ke atau suhu yang aras rendah sampai dulu? Tinggi ke rendah dulu? Respon kat cikgu cepat. Okey. Rendah. Jadi siapa yang akan terpisah daripada air dulu? Alkohol ke air? Atau etanol? Cepat yang lain ni. Yang lain tak respon ni. Dia macam susah sikit. Tak susah pun sebenarnya. Okey. Alkohol. Betul. Etanol. Okey. Jadi etanol akan terpisah dahulu. Okey. Okey. Faham tak ni? Jelas? Jadi yang akan menitik dalam bekas ni dahulu ialah apa? Air ke alkohol? Air ke alkohol? Mana termometer cikgu tadi panas 65 darjah Celsius. Siapa yang akan masuk dulu? Alkohol ke air? Alkohol. Bagus. Mana kamu dah faham dah tu. Tapi kalau katakan tiba-tiba suhu tu dah naik 100 darjah Celsius, kita dapat alkohol lagi tak? Kita dapat alkohol lagi tak? Tak. Okey, kalau tak, kenapa? Apa jawapannya? Apa jawapannya? Kalau tidak, kenapa? Jawapan dia semua alkohol atau etanol telah meruap menjadi wap alkohol, okey, pada suhu 60 darjah Celsius. Jadi maknanya dalam air tu dah tak ada lagi etanol atau alkohol. Yang tinggal hanya air sahaja. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey, bagus.
Okey, sekarang ni cikgu nak buat uji lagi. Saya nak kau faham betul-betul ni. Okey, sekarang ni cikgu tak gunakan, okey, jadi yang ini tadi cikgu panggil tadi konsep penyulingan. Ingat, satu lagi sebelum cikgu nak lupa ni, konsep penyulingan ni ada juga dalam soalan peksa dia tanya, okey, apa nama alat ni? Alat ni nama dia condenser Liebig. Okey, condenser Liebig. Okey, bila kalau tengok dalam condenser Liebig ni, air masuk dia mesti berada daripada bawah, dia akan keluar daripada atas. Okey, ni selalu yang keluar dalam eksperimen. Dia akan tanya, okey, nama apa radas ni? Condenser Liebig. Mana pergerakan air dia? Air masuk dekat bahagian bawah, air keluar adalah di bahagian atas. Saya nak kamu take note Okey, dan sebagainya. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya lagi Okey, nak tanya supaya kamu faham betul-betul. Okey. Okey, catat Okey, katakan cikgu ada 3 jenis cecair dalam satu bekas. Jadi cikgu nak collect atau ambil setiap cecair tadi dah bercampur A, B dan C. Okey, jadi cikgu nak collect dia sebagai cecair A sahaja, cecair B sahaja, cecair C sahaja. Jadi apa kaedah yang cikgu akan gunakan? Cuba bagi cikgu jawapan ni. Apa kaedah yang cikgu akan gunakan? Apa nama kaedah tu? Boleh respon kat cikgu tak? Apa nama kaedah tadi? Okey, sekarang ni cikgu dah tak, kita lupakan air dengan etanol tadi. Sekarang ni katakan cikgu ada larutan A, larutan B, larutan C. Dia bercampur antara satu sama lain. Okey, cikgu nak jalankan proses pengasingan. Larutan A menjadi larutan A, larutan B menjadi larutan B, larutan C jadi larutan C. Okey, apa nama kaedah dia? Apa nama kaedah tu? Apa nama kaedah tu? Gambar raja ni apa nama kaedah ni? Baru cikgu sebut tadi. Okey, bagus. Penyulingan. Okey, jadi penyulingan ni, ingat je, kalau kita nak tulinkan cecair, proses dia penyulingan. Kalau kita nak tulinkan pepejal, nama dia penghabluran. Penghabluran ni tak ada kat sini. Cikgu cuma bagi kamu ilmu tambahannya. Okey, faham ni? Okey, bagus. Okey, jawapan dia ialah proses penyulingan. Okey. Okey, sekarang ni, okey. Okey, catat Okey, katakan cikgu ada cecair cikgu ialah A tadi dia punya suhu dia 30. Okey, kemudian cecair B yang bercampur cikgu tadi dia punya takat didih dia 60. Lepas tu cecair C cikgu takat didih dia 90. Okey. Jadi cikgu masukkan dalam bekas ni. Okey, dalam bekas ni, bekas cikgu ni ada A, cecair A, B dan C yang telah bercampur. Okey. Jadi bila cikgu panaskan dekat termometer, okey, menunjukkan suhu tu ialah 32 darjah Celsius. Hasil cikgu akan dapat apa? A ke B ke C? Hasil dalam bekas ni cikgu akan dapat apa? Cikgu dapat larutan A ke, larutan B ke, larutan C? Bila cikgu panaskan tu cecah 32 darjah Celsius. Yang lain ni macam mana ni? Faham tak ni? Okey, bagus. Jawapan dia betul. Larutan A. Kalau cikgu tanya kenapa, boleh bagi respon tak? Kenapa larutan A? Kenapa bukan larutan B? Kenapa bukan larutan C? Cikgu pandangkan termometer cikgu 32. Okey. Betul jawapan dia larutan A. Tapi cikgu kata kenapa? Rafiq. Kerana larutan A paling sedikit, cikgu tak ada sebut pun pasal larutan A tu sedikit atau banyak. Betul kan Malik? Kenapa larutan A? Okay, clue dia mesti melibatkan suhu kan? Suhu apa tadi?
Kita panaskan 32. Okey, lepas tu larutan A kita mempunyai suhu dia tersendiri. Larutan B kita ada suhu dia tersendiri, takat didih dia. C ada larutan takat didih dia tersendiri. Tapi cikgu tanya kenapa? Ya, betul. Kerana suhu okey, betulkan sikit ya Aina Kerana takat didih larutan A ialah 30 darjah Celsius. Faham? Faham atau tidak? Okey. Okey. Jadi kena jawab dia. Okey, baguslah mencuba ni betul, bagus. Tapi cikgu nak kamu perbaiki lagi. Bukan kerana suhu A ialah 30 darjah Celsius, okey. Kerana takat didih larutan A ialah 30 darjah Celsius. Ya, betul. Dia tidak mencecah 60 dan ia tidak mencecah juga 90. Betul, bagus. Bagus Kamarul. Okey, sebab apa pemanasan tu tidak mencecah. Okey, bagus. Ni mana kamu jawapan kamu dah keluar daripada kotak. Okey, ni antara jawapan-jawapan yang kita boleh terima lah. Okey, faham dah ni? Okey, bagus ni Kamarul. Dah nampak dah tu. Okey, yang lain faham tak ni? Okey tak? Jelas? Takat didih ni. Okey. Okey, cikgu test yang last sebelum kita bergerak kepada slide yang lain. Okey, kalau katakan cikgu panaskan suhu tu sehingga 100 darjah Celsius. Larutan apa yang cikgu akan dapat? A, B atau C? A, B atau C? Aina je seorang jawab. Okey, kenapa C? Jawapan tu betul Aina, tahniah. Kenapa C? Kenapa C? Kenapa bukan B? Kenapa bukan A? Okey, bagus. Kerana takat didih larutan C ialah 90 darjah Celsius. Okey. Okey, soalan susah sikit. Okey, jadi hasil turasan tadi bila kita panaskan tadi 100 darjah Celsius kita dapat C. Ada tak larutan A dengan B dalam larutan C tu? Ada atau tidak? Bila kita panaskan tadi 100, okey, kita akan dapat larutan C. Okey, ada tak larutan A dan B dalam C? Ada atau tidak? Yang lain ni tak nak respon ke? Okey. Okey. Jawapan dia boleh dua-dua. Macam ni. Dengar betul-betul. Ada kalau kita tak gerakkan bekas ni. Kalau kita tak gerakkan bekas ni. Maknanya kalau pada suhu 30 tadi, okey, kita biarkan je sampai 60, sampai 90, bekas yang sama kita collect A, B dan C. Jadi makna kat dalam tu ada campuran A, B dan C. Okey, jawapan, jadi mana jawapan kalau Kamaru bagi ni, betul bila kita tak tukarkan kita punya kelalang ni. Tapi jawapan betul juga pada tidak jika kita tukar kelalang. Okey, tak ada A, tak ada B, hanya ada C sebab kita tukar kelalang. Okey, faham tak ni? Bagus, maknanya kamu dah faham dah ni. Ada dua jawapan pemikiran. Okey, clear. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang. Okey, Kamaru dah faham yang lain ni? Yang lain? Okey. Jadi faham kalau situasi tu kalau dia ada dan tidak. Okey, ada A, B dan C bila kita tak tukar bekas. Tidak ada A dan B bila kita tukar bekas. Kelak langkung. Okey, boleh ni?
Okey. Nombor 22. Okey, pengasingan bahan berdasarkan ketumpatan dan ketelarutan. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, ketumpatan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk terapung atau tenggelam di dalam sesuatu cecair. Bahan yang kurang tumpat, okey, terapung di atas bahan yang lebih tumpat. Okey, jadi ini adalah radas yang kita gunakan untuk mengasingkan antara air dengan minyak. Okey. Jadi kalau kita tengok funnel ni, okey, air kita tahu berada di bawah. Jadi minyak akan berada di atas. Okey, jadi apa akan berlaku? Ini ada pili, kita buka, jadi kita akan buka, air ni akan turun, bila dah dekat ampit minyak kita tutup. Okey, jadi kita dapat air yang telah diasingkan daripada minyak. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey, jadi selepas ni bila kamu dah tahu konsep ni, air bercampur dengan minyak ni boleh tak kita terus, kalau katakan kita dah terdesak sangat dah tak ada air, boleh tak kita nak asingkan? Boleh tak kita nak asingkan? Sekarang okey lah sebab kita mewah dengan air kan. Okey. Jadi boleh. Jadi kaedah yang kita gunakan kaedah pengasingan macam ni. Okey, jelas tak ni? Jelas? Jadi tak naklah lagi bila kalau kata kita ada krisis air esok, tak payahlah nak buang. Jadi makna kita boleh ambil air yang bercampur dengan minyak. Tadi kita tahu minyak ni semua akan terapung di permukaan atas. Jadi bila kita nak dapat air yang bersih, mana kita kena buat kaedah pengasingan bentuk seperti kaedah yang dinyatakan di slide ni. Okey, jelas? Okey, jadi itu antara ilmu-ilmu yang kamu kena faham. Okey, itu adalah berkaitan ketumpatan. Okey, kalau ketelarutan pula, okey, ketelarutan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza, bahan juga boleh diasingkan melalui ketelarutan bahan. Okey, kaedah penurasan dan penyejatan digunakan untuk mengasingkan bahan terlarut daripada bahan yang tak terlarut. Okey, jadi makna yang ni saya rasa kamu pernah buat di sekolah rendah dulu. Katakan cikgu ada 2 cecair tu. Okey, dan juga pepejal dia bercampur. Okey, macam contoh macam ni lah. Okey, pasir. Okey, okey, kejap. Kita beli garam, kita beli gula. Lepas tu tiba-tiba gula kita jatuh dekat pasir. Selalu apa kita akan buat? Kalau kenyataan selalu apa yang kita buat bila gula tu tiba-tiba jatuh atas pasir? Apa yang kita akan buat? Boleh respon kat cikgu tak? Biasa orang buang gula tu, betul? Gula yang pecah tu jatuh atas pasir, biasa orang akan buang. Okey, jelas? Okey, kalau kan katakan itu adalah gula yang terakhir dekat dunia, kita nak sangat pakai gula tu. Jadi kaedah yang kita boleh gunakan kaedah yang ni lah. Okey, jadi apa yang kita akan buat? Okey, pasir dengan gula tadi kita ambil, tapi kita larutkan dalam air. Jadi apa yang akan larut? Gula atau pasir? Okey, ada suhu yang tertentu tu kita larutkan dengan gula dengan pasir tadi, yang kita ambil tadi. Okey, jadi antara gula dengan pasir yang mana akan larut? Okey, bagus, gula. Okey, dia akan larut pada suhu yang tertentu, betul? Jadi kalau katakan lepas tu cikgu nak turas. Sekarang ni cikgu turas ni, dalam air kita ni sebenarnya ada apa ni? Dalam air cikgu ada apa? Ada gula yang terlarut. Jadi apa akan berlaku? Jadi gula yang terlarut ni akan turun bersama dengan air ni. Jadi yang tinggal adalah kita punya pasir. Okey, jelas? Jadi kita akan dapat balik kita punya gula kat sini. Yang ni kita panggil dia hasil turasan. Jadi biasa kalau katakan ini dalam air gula tadi, apa yang kita nak dapat, macam mana kita nak dapat gula tadi? Ialah kita panaskan. Okey, kita panaskan. Jadi akhirnya dia akan menjadi
menjadi gula semula. Faham? Jelas? Okey tak ni? Okey, bagus. Okey. Jadi yang ni tadi, cecair ni kita letak kat sini, kemudian kita masukkan dekat penyejatan. Okey. Jadi kita dapatlah kita punya gula semula, garam semula. Okey, faham tak ni? Okey, jadi lepas ni kalau kata kita dalam keadaan terdesak, boleh tak kita nak asingkan dengan menggunakan kaedah ketelarutan untuk dapatkan gula dan garam? Boleh atau tidak? Boleh. Okey. Okey, jadi kat sini bila kita faham konsep sains dengan kaedah ketelarutan ni, maknanya kita dapat kurangkan apa sebenarnya? Kalau betul-betul lah, kalau kita amalkan konsep sains ni dengan betul, kita boleh kurangkan apa sebenarnya? Apa kata kunci yang paling baik kita gunakan? Okey, bagus. Pembaziran. Okey, biasanya kalau orang yang tak ada ilmu, dia akan buang je terus. Okey. Okey, jelas ni? Okey, jadi sains akan membantu kita daripada kehidupan yang lebih baik. Okey. Okey, penilaian. Okey, salin ni. Soalan ni. Bila dah siap, cakap dah siap. Okey, nanti masukkan dalam buku ni. Okey, nanti cikgu rasa cikgu dah downloadkan dalam Google Classroom, betul? Betul atau tidak? Dah tengok Google Classroom? Okey, saya rasa kata-kata dah siap. Okey. Buat dalam buku mana ni? Jadi kamu kena buat naik sekolah cikgu nak tengok benda ni semua dah ada dalam buku SC2. Jangan ada alasan lagi. Dalam buku apa ni kita kena buat ni? Salin ni. Okey, bagus. SC2. Jadi saya nak kamu buat. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, jelas tak kita apa yang kita belajar hari ni? Jelas? Ada apa-apa soalan nak ditanya? Ada nak tanya apa-apa? Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu bagi rest 2 minit atau 3 minit saja. Lepas ni cikgu nak buka slide untuk macam mana nak menulis laporan amali. Boleh? Yang pertama rupanya. Cikgu ingat dah laporan amali yang kedua. Yang pertama. Nampaknya balik sekolah nanti kita terpaksalah buat amali yang pertama. Semua senyap je okey. Kita buat amali. Amali wajib kena buat. Okey, jadi ni amali yang kedua dah sebenarnya. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, cikgu stop sharing. Okey, cikgu tutup rakaman. Okey, lepas ni saya nak kamu apalah. Yang paling baik sekali lepas ni ialah kamu apa ni? Okey, kamu nak pergi toilet ke pergi apa? Okey, kamu pergi. Lepas tu ni datang balik, kita nak bincang macam mana nak buat amali. Okey? Okey, boleh? Okey, jadi kita berhenti dulu. Cikgu bagi rest 2 minit. Lepas tu kita buat amali. Amali yang kita buat itu lah. Okey, yang tak buat pun tak apa. Boleh dengar juga. Okey. Okey, kamu boleh keluar dulu. Okey, bagi rehat dulu. Kamu punya ni untuk jimatkan data kamu. Okey, lepas tu kan datang masuk balik. Dalam 2-3 minit datang balik. Okey, tapi cikgu stay lah kat sini. Okey. Okey, siapa nak stay pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey.